tindakan PTPTN menyekat pinjaman kepada pelajar UNISA. Perkembangan terbaru yang kita sedia maklum bahawa PTPTN bertindak menyekat pinjaman pelajar UNISA adalah satu perkembangan yang amat membimbangkan. Saya juga terkejut dengan satu tweet yang dibuat oleh Datuk Seri Khalid Nordin, Menteri Pendidikan Tinggi berhubung perkara ini. Semalam dia tweet dia, dia cakap macam ni, tweet dia. You can check his tweet after this. Saya rasa dalam pukul 9 malam semalam dia tweet. UNISEL boleh hapuskan yuran dengan sendirinya memenuhi matlamat pendidikan percuma dan penutupan PTPTN yang dilaungkan Anwar dan Pakatan. Itu tweet Menteri Pendidikan Tinggi memberi komen tentang tindakan PTPTN menyekat pinjaman kepada pelajar UNISA. Gelagat beliau yang seolah-olah meraihkan kepayahan ribuan pelajar dan mengamalkan politik dendam menimbulkan tanda tanya yang lebih besar. Here we have a minister. When a decision was quietly taken to stop the loan to thousands of students, instead of being very concerned about the welfare of the student, he actually was celebrating it. He was gloating about it. And it's very clearly he was vindictive about the whole thing. Sebab itu ia menimbulkan tanda tanya yang lebih besar bagi saya. Apakah Datuk Seri Khalid Nordin sendiri yang mengarahkan PTPTN untuk menyekat pinjaman kepada pelajar UNISEL sebagai sebahagian daripada mainan politik dendam UMNO Barisan Nasional? I would wager a bet that PTPTN would not have taken that step unless they were instructed by Datuk Seri Khalid Nordin sendiri. Sebab tu saya rasa kita kena kembali kepada perkara asas. Polemik debat, perbincangan tentang tawaran pendidikan percuma dan pemansuhan PTPTN ini adalah perkembangan yang sihat dan wajar diraikan. Keadilan mengambil pendirian selama ini bahawa model pendidikan tinggi sedia ada yang mendahulukan pendidikan swasta dengan menghadkan pelaburan kerajaan di dalam institusi pendidikan awam akan menjerumuskan negara ke kancah hutang seperti yang telah berlaku di negara-negara lain. We have maintained very clearly that there are a serious economic dimensions to the whole education model that we have. If we do not change it now, we are in danger of reaching a debt level that cannot be managed. And this is the predicament of other countries which have used the similar higher education model. Jadi ini persoalan masa depan dan kewangan negara yang penting. Pada masa yang sama, Keadilan juga yakin bahawa Malaysia mampu menawarkan pendidikan percuma kepada rakyatnya berdasarkan kira-kira yang telah dibentangkan kepada rakyat. We have maintained that calculation. Kita dah tunjukkan, Datuk Seri dah sebut, saya dah tunjukkan dalam debat dengan saudara Khairi, semalam dalam program turun ke kampus pun kita telah perincikan. Ini adalah belanja untuk menawarkan pendidikan percuma. Oleh kerana pendidikan tinggi adalah bidang kuasa pusat dan mengikut perlembagaan, ia dibiayai oleh dana kewangan kerajaan pusat, maka sebarang perubahan dalam model pendidikan tinggi negara hanya boleh dilaksanakan secara bersepadu oleh kerajaan pusat. That's not a brainer. Kalau kita nak maju ke depan sebagai sebuah negara yang matang, perkara-perkara seperti ini perlu dihormati. Bidang kuasa pusat, bidang kuasa kerajaan negeri, dana kerajaan pusat. That is a no-brainer. Seorang menteri kanan persekutuan yang dipertanggungjawabkan jaga universiti Menara Gading mesti faham soal perlembagaan dan bidang kuasa pusat dan kerajaan negeri. Sebab itu seharusnya Datuk Seri Khalid Nordin sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, sepatutnya beliaulah yang menjadi pemuka yang paling intelek untuk mempertahankan model pendidikan tinggi yang mendahulukan swasta seperti yang diamalkan oleh Barisan Nasional. Bukannya
dia ambil sikap kebudak-budakan dengan berdendam dan menghukum pelajar seperti yang dia buat dengan UNICEF. Sepatutnya dia matang dan dia tidak ambil salah guna kuasa dia untuk mengarahkan PT-PTN terjerumus dalam permainan politik murahan UMNO Barisan Nasional macam ini. Saya juga harus memuji rakan saya, Saudara Khairi Jamaluddin. Kalau nak banding dengan Datuk Seri Khalid Nordin, Saudara Khairi jauh lebih profesional dan berilmu dalam hal ini. Kalau ikut prestasi dan juga kematangan yang Saudara Khairi tunjukkan, sewajarnya beliaulah yang dilantik menjadi Menteri Pendidikan Tinggi menggantikan Datuk Seri Khalid Nordin ini. Dalam soal polemik PT-PTN, Datuk Seri Khalid Nordin tak tampil dengan hujah yang matang dan intelek pun. Dia subkontrak semua kepada Saudara Khairi. Sebaliknya belakang-belakang dia ambil tindakan yang kasar dan kebudak-budakan macam ini terhadap pelajar-pelajar yang tak bersalah. Sebab itu hari ini saya mencabar Datuk Seri Khalid Nordin untuk menjelaskan kepada rakyat sama ada tindakan menyekat pinjaman PT-PTN kepada pelajar UNICEF ini adalah arahan beliau sendiri. Kalau tengok kepada tweet beliau, memang munasabah bahawa beliau ada kena-mengena dengan tindakan tersebut. Kerana beliau cukup gembira bila pelajar-pelajar kita tidak mendapat wang untuk meneruskan pendidikan. Jika itu benar, maknanya jika beliau yang mengarahkan supaya pinjaman PT-PTN itu disekat, tindakan itu perlu dikutuk dan beliau wajar meletakkan jawatan kerana mengamalkan politik berdendam yang tidak lagi sesuai dengan arus politik mutakhir sekarang. Ini zaman 60-an pun orang tak buat style macam ini. Macam mana Menteri Pendidikan Tinggi boleh berperangai seperti ini? Tapi kalau beliau tidak terlibat, saya minta supaya beliau harus bertanggungjawab untuk campur tangan dan pastikan tindakan kebudak-budakan yang zalim ini tidak akan berlaku, tidak diteruskan dan pada masa akan depan tidak akan berulang. Pihak Mediapas melancarkan e-paper merupakan satu program baru dalam Mediapas asaskan kepada teknologi maklumat yang terkini yang wajib kita manfaat.